Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita menjunjung segala titah perintah Allah dan kita jauhi segala larangan dan tegahan Allah. Mudah-mudahan kita akan digolongkan Allah di kalangan hamba-hambanya yang berjaya di dunia dan berjaya nanti di akhirat, insya-Allah. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 29 surah Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillu adh-dhalimin wa yaf'alu ma yasha'. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap lagi teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri, dan Allah berkuasa melakukan apa sahaja yang dikehendakinya. Saudara, ayat di atas menceritakan kepada kita bahawa kekuatan, kemuliaan, kegemilangan umat Islam adalah disebabkan kekuatan dan ketinggian akidah serta kebergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kesungguhan mereka menghayati ajaran Islam seluruhnya di dalam kehidupan mereka, maka dengan sebab itulah Allah teguhkan iman golongan mereka yang dalam kesempitan hidup mereka Allah muliakan mereka. Dalam suasana manusia menghinakan mereka, maka jadilah mereka sebagai hamba-hamba Allah yang terpilih di dunia dan berbahagia di akhirat. Sebaliknya orang-orang yang zalim dan menzalimi diri mereka sendiri, Allah biarkan mereka terus di dalam kesesatan yang mereka pilih sendiri. Sidang Jumaat yang berbahagia, marilah sama-sama kita cuba bertanya kepada diri kita sendiri secara sejujur-jujurnya. Apakah matlamat kehidupan kita di dunia hari ini? Apakah kita yang ada pada hari ini adalah dari kalangan yang Allah jadikan hanya untuk mencari kehidupan di dunia semata-mata, sehingga terdapat sebahagian daripada kalangan sahabat-sahabat kita, jiran tetangga kita yang langsung tidak memperdulikan Allah, langsung tidak memperdulikan hukum-hukum agama, langsung tidak memperdulikan kehidupan beragama, sehingga dengan cukup mudah kita boleh melihat mereka boleh melakukan urus niaga di masa orang-orang lain berpusu-pusu menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Malu kita dengan bangsa-bangsa lain yang datang ke negara kita mencari rezeki, tetapi mereka masih boleh datang ke rumah Allah walaupun terpaksa berjalan kaki. Kita boleh melihat saudara-saudara kita daripada kalangan orang-orang India Muslim, saudara-saudara seagama dengan kita di kalangan Bangladesh, Myanmar, Nepal dan sebagainya. Mereka berduyun-duyun ke rumah Allah apabila disuruh oleh muazzin untuk sama-sama mengabdikan diri hanya seminggu sekali dalam solat Jumaat. Tetapi malangnya orang-orang kita, sebahagian daripada orang-orang kita, orang-orang Islam yang berketurunan Melayu, seolah-olah lawangan azan itu hanya untuk orang lain. Tidak malukah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memberi rezeki? Tidakkah Allah telah berfirman dalam kitab suci yang kita baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bay'. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh kamu untuk menunaikan salat Jumaat,
maka hendaklah bersegeralah untuk kamu mengingati Allah. Wazarul bai', dan hendaklah kamu meninggalkan segala urusan berjual beli. Zalikum, yakni bersegera mengingati Allah dengan menunaikan salat Jumaat dan meninggalkan sebentar urusan kehidupan di dunia, seperti urusan berjual beli dan sebagainya. Yang demikian itu, kata Allah, zalikum, yang demikian itu adalah lebih baik sekiranya kamu mengetahuinya, in kuntum ta'lamun. Muslimin muslimat yang berbahagia, ingat, mengingkari titah perintah Allah merupakan satu kesalahan di sisi Allah, menyebabkan kita berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ada di kalangan kita ada yang akan berkata, kalau berdosa kita boleh mohon ampun dengan Allah yang Maha Pengampun. Masalahnya sekarang, pelaku-pelaku dosa yang berbagai ini masih tidak memohon ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih belum juga bertaubat. Sebab kalau telah bertaubat, kenapa masih ada yang setia mengunjungi tempat-tempat yang dilarang oleh agama? Kenapa masih ada sahabat-sahabat kita di kedai-kedai judi? Kenapa masih ada umat Islam yang terkinja-kinja di kelab-kelab malam? Kenapa masih ada ramai sahabat-sahabat kita yang tidak berjumaat? Kenapa masih ramai anak cucu kita yang tidak menutup aurat? Kenapa masih ramai yang tidak sopan, yang tidak segan dan silu melakukan maksiat dan perkara mungkar, sedangkan semua mereka tahu apa yang dilakukan itu bakal mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, bakal mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ditanya, semua mahu masuk syurga Allah, tidak mahu diazab dalam neraka Allah. Tetapi masalahnya sekarang, ramai umat manusia yang sedang berjalan menuju ke jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak diperkatakan tentang syurga Allah, syurga yang diidam-idamkan oleh semua kita, sama ada kita merupakan manusia yang taat ataupun di sebaliknya manusia yang derhaka, semuanya ingin masuk ke syurga Allah. Mari sama-sama kita cuba tanya diri kita, sama ada kita termasuk ataupun tidak di dalam golongan yang Allah janjikan dengan syurga yang penuh dengan nikmat yang tidak akan terjangkau oleh fikiran manusia. Adapun golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapat balasan syurga Allah, antaranya ialah golongan ashabul jannah, golongannya al-muttaqun, jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, golongan al-abrar, as-siddiqun, as-syuhada, as-salihun, as-sabirun, dan lain-lain lagi. Inilah golongan yang akan dijemput Allah ke dalam syurganya, yaitu golongan yang sentiasa menjunjung segala titah perintah Allah, golongan yang sentiasa membenarkan apa sahaja titah perintah Allah dan membenarkan apa sahaja yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, golongan yang berjuang mempertahankan agama Allah, golongan yang tersangat sabar menghadapi berbagai ujian Allah. Saudara, bagaimana mungkin kita yang selalu ponteng Jumaat, bagaimana mungkin kita yang tidak pernah menghiraukan hukum-hukum Allah, bagaimana mungkin kita yang sentiasa saja di kedai-kedai judi, di tempat-tempat persundalan dan sebagainya, ingin mengaku kita juga termasuk di dalam ashabul jannah ataupun penghuni syurga Allah. Mana mungkin, saudara-saudara, mungkin kita yang hidup penuh dengan dosa, hidup yang bergelumang dengan pelbagai perkara mungkar akan masuk dalam syurga Allah, kecuali kalau kita sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sempat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali bertaubat bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua perkara-perkara mungkar, meninggalkan segala perkara-perkara dosa, bahkan kita merasa jijik untuk mengulangi perkara-perkara dosa. InsyaAllah Allah akan ampuni kita yang benar-benar telah sedar dari dosa-dosa dan noda, dan dengan sifat Allah yang Maha Pengampun itu, dengan sifat Allah yang amat-amat mengasihi hamba-hambanya yang ingin kembali kepada Allah
Allah akan ampunkan kita insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita cuba fahami salah satu hadis Nabi yang bermaksud iman bukanlah satu perkara yang boleh diangan-angankan oleh seseorang Muslim. Tetapi iman itu adalah apa yang tertanam di dalam hati sanubari kita. Iman itu jauh tertanam di dalam jiwa seseorang Muslim, yang dibuktikan melalui amalan seseorang hamba kepada Tuhannya. Begitulah juga dengan syurga. Kita tidak layak untuk membayangkan bahawa kita adalah sebahagian daripada ahli-ahli syurga, sedangkan amalan-amalan yang kita lakukan penuh dengan dosa dan pelakuan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mahu jadi sebahagian daripada penghuni syurga, pastikan sungguh-sungguh bahawa setiap amalan kita adalah amalan yang baik seperti yang diperintahkan Allah. Pastikan amalan-amalan itu adalah daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu pastikan sungguh-sungguh tutur bicara kita, tidur bangun kita, cara berfikir kita, cara berpakaian kita, penampilan diri kita, bahkan apa sahaja, semuanya mestilah selari dengan ajaran Islam yang maha mulia. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau sekarang kita telah sedar bahawa kita berada jauh daripada landasan Allah, kembalilah, bertaubatlah. Jangan ditangguh-tangguh lagi, sebab kita tidak tahu ajal maut kita. Mungkin ajal kita tidak lama lagi, sedangkan kita masih bertangguh-tangguh untuk kembali kepada Allah. Cuba kita perhatikan peringatan Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maksudnya bersegeralah kamu untuk memohon keampunan, yakni bertaubat kepada Tuhan kamu. Jadi kenapa ditunggu lagi? Kenapa ditangguh-tangguhkan lagi? Marilah sama-sama kita bersegera dan sentiasa mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sama-sama kita bermuhasabah diri. Mari kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Kita melihat kehidupan di dalam keluarga kita sendiri. Apakah kita telah benar-benar menjalani dan melaksanakan titah perintah Allah? Cukupkah solat 5 waktu kita selama ini? Sempurnakah solat yang kita lakukan selama ini? Bagaimana pula dengan sumber rezeki kita yang kita peroleh selama ini? Halalkah rezeki itu? Ataukah masih dalam sumber yang haram, seperti mencuri, menipu dan berbagai-bagai lagi? Kalau haram, bagaimana pula sumber yang haram itu kita belanjakan, kita gunakan untuk membesarkan anak-anak dan isteri kita, ahli keluarga kita? Tidakkah daging yang tumbuh dari sumber yang haram itu tempatnya ada di dalam neraka Allah wal-a'yazubillah? Kenapa kita masih juga melakukan kerja-kerja haram, sedangkan kita tahu, bahkan teramat tahu hukuman dan balasan Allah di akhirat nanti? Saudara, kita juga amat tahu hukum tidak menutup aurat amat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang suami yang membiarkan isterinya mendedahkan aurat, begitu juga kita tahu dosa yang bakal ditanggung oleh ibu ayah yang membiarkan anak gadis mereka mendedahkan aurat. Kita yang akan ditanya oleh Allah di mahsyar nanti. Kita yang akan dipertanggungjawab di hadapan Allah di atas dosa-dosa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Sekiranya kita tidak menegur perilaku anak-anak itu semua itu perlu difikirkan oleh kita. Setiap orang Islam, kalau kita mahu menjadi salah seorang daripada penghuni syurga, atau kita bakal dihumban ke dalam neraka Allah wal-a'yazubillah. Sebagai kesimpulan, mari kita perhatikan sebuah petikan ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunnan nasihin. Al-A'raf ayat 78 hingga 79, yang bermaksud kerana itu mereka, yakni kaum Samud, dibinasakan Allah dengan gempa bumi. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat-tempat tinggal mereka masing-masing. Maka Nabi Saleh pun meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, aku telah menyampaikan kepada kamu perutusan Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepada kamu.
tetapi kamu tidak suka kepada orang-orang yang memberi nasihat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف العبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh fil khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Ittaqullah usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Muslimin muslimat yang berbahagia, dan beringatlah, berilah peringatan kerana peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman, dan aku tidak jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Saudara-saudara muslimin yang berbahagia, bertakwalah kepada Allah dengan beramal akan segala suruhan Allah dan menjauhkan segala larangannya. Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita. Wa qala Allah Ta'ala wa lam yazal qailan aliman wa amiran hakiman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتبع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك معتصم بالله محب الدين السلطان الحاج عبد الحليم معظم شاه ابن المرحوم السلطان بدليشه وولي عهد اسم الأمير ترك الحاج عبد الملك ابن المرحوم السلطان بدليشه. اللهم وفقهما للسداد وأصلهما وأصل بهما العباد والبلاد إنك رؤوف رحيم جواد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تضيع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر.